أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala beri kepada kita semua peluang dan kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Mudah-mudahan apa jua amalan yang kita buat pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya dengan penilaian yang cemerlang kepada kita. Seterusnya diangkat amalan kita itu sebagai amal yang saleh di sisinya, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, riwayat Imam Muslim, hadis daripada Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku satu hari. Katanya Sayyiduna Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, la tahqiranna minal ma'ruf, jangan kamu perkecilkan sebarang bentuk perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang berbentuk kebajikan, perbuatan yang berbentuk kebaikan, syai'an, walau sekecil mana sekalipun, walau sedikit mana sekalipun, jangan perkecilkan, jangan merendahkan amalan kebajikan ataupun kebaikan tersebut. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh amalan kebaikan yang kita rasa remeh, yang kita rasa tak ada benda pun kalau tak buat gitu. Nabi beri satu contoh, analogi. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun jika kamu bertemu dengan saudara kamu, dengan kamu menunjukkan kepadanya, yakni kepada saudara kamu itu, wajah kamu yang ceria, wajah kamu yang senang hati, wajah yang sukacita, maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Sayyidina Abu Dzar ini, kita jangan perkecilkan kebaikan sekalipun kebaikan itu remeh di mata kita, seumpama kita menunjukkan muka yang suka hati, muka yang ceria kepada saudara kita. Hadis riwayat Imam Muslim.
Perkataan talqin dalam hadis ini, saudara jemaah sekalian, dalam riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis, ada 3 cara membacanya. Ada setengah riwayat meletakkan hadis dengan riwayat biwajhin talqin, macam yang kita sebut tadi, talqin, dia baca talqin. Ada satu lagi riwayat dia baca dengan taliqin. Dan ada satu lagi riwayat dia baca dengan taliqin. Ada 3 cara, 3 riwayat yang diriwayatkan oleh ulama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Al-Allamah Al-Munawi rahimahullahu taala, ketika mana Al-Allamah Al-Munawi, ulama yang sangat tersyuhur ini, memberikan komentarnya kepada hadis ini, maka beliau menyatakan maksud la tahqiranna itu, kata Nabi la tahqiranna minal ma'ruf. Apa maksud la tahqiranna? Katanya Al-Allamah Al-Munawi rahimahullahu taala, ay la tastasghiranna. Maksud la tahqiranna ni iaitulah jangan kamu la tastasghiranna, jangan kamu memperkecilkan dia. Jadi kita ada dalam hidup kita ini, saudara sekalian, amalan-amalan yang berbentuk kebajikan ni banyak. Amalan yang berbentuk kebajikan, kebaikan ni banyak. Dan kita kena ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda yang berbentuk ma'ruf, yang berbentuk kebajikan, yang berbentuk kebaikan, ianya merupakan sedekah. Jadi kalau kita ni tidak ada duit nak bersedekah, tidak ada modal, tak ada barang-barang nak sedekah, makanan tak ada nak beri ke orang, jangan kita berasa kita ni kosong, serba-serbi, lemah untuk bersedekah. Tidak. Kerana Nabi SAW telah pun meluaskan maksud sedekah ataupun konsep sedekah. Dengan Nabi menyatakan kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda yang berbentuk kebajikan, kebaikan adalah sedekah. Jadi kita boleh bersedekah sebenarnya tuan-tuan, walaupun kita tidak ada modal, tidak ada duit, tidak ada barang-barang nak sedekah, nak beri ke orang, tak apa. Yang penting kita kena buat kebaikan kepada orang. Maka al-ma'ruf ini pula apa dia ni? Hak kita kata kebaikan, kebajikan ni. Katanya Al-Allamah Al-Munawi, dia kata ai ma'arrafahu syara' wal aql bil hasan. Al-ma'ruf ni apa dia? Kebajikan, kebajikan ni, iaitulah apa yang telah ditakrifkan, yang telah diperkenalkan oleh syarak agama kita, wal aqal, dan juga akal kita manusia, bil hasan, dengan baik. Apa yang syarak kata baik, maka itulah ma'ruf. Apa yang syarak kata molek, itulah ma'ruf. Itu ma'ruf. Dalam agama kita, kalau kita perhati-perhati tengok hadis Nabi ke ayat Quran ke, disebut ini bagus, ini benda molek, ini kena buat, perintah-perintah yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi suruh, maka yang disuruh itu semuanya adalah ma'ruf, katanya Al-Allamah Al-Munawi. Begitu juga apa yang ditakrifkan oleh akal sebagai baik, maka itulah ma'ruf. Yang akal manusia kata kalau buat gini ni molek ni, molek. Maka itu ma'ruf tu. Kalau akal manusia yang waras kata moleklah kalau kita buat gini, comellah kalau kita buat gini, itulah dia panggil ma'ruf. Jadi nampak di situ tuan-tuan, ma'ruf ini suatu yang sangat
luas tafsirannya. Bukan setakat yang syarak kata bagus saja, tetapi akal pun diambil kira dalam menafsirkan sesuatu yang ma'ruf. Akan tetapi apa yang ditafsirkan oleh akal, bagi kita orang Islam hendaklah berlapik dengan agama juga. Bukan seruma yang akal kata molek itu kita pakai jolo selalu, pakai ya selalu. Tak juga. Selaku orang Islam, kita kena lapik dengan ajaran agama kita. Kalau kata agama kita tidak bersetuju dengan apa yang orang-orang manusia ni duk sebut-sebut sebagai baik-baik itu, maka tidak boleh juga dijadikan suatu keharusan dalam nak menyatakan itu adalah benda ma'ruf. Seumpama kalau di barat mereka memandang bahawasanya hubungan sama sejenis itu baik, bagus dia kata. Kita meraihkan kecenderungan insan. Dah dia nak pergi ikut lelaki, biarlah. Dah hak ni pula hak puang nak pergi, hak lelaki nak pergi ikut puang, biarlah, railah dia kata. Jadi ini dia panggil orang yang telah meraihkan dari sudut apa nama ni, dari sudut gender ni, transgender. Nak boleh mengharuskan untuk kecenderungan seseorang itu kepada jantina-jantina yang berbeza, maka dibenarkan. Ataupun nak dikahwinkan di antara orang lelaki dengan sama lelaki, orang puang dengan sama puang, berlaku di barat, maka mereka mengikut akal mereka menyatakan itu baik. Tetapi bagi kita orang Islam, kita kena lapik dengan agama kita. Adakah agama kita bersetuju dengan perkara tersebut? Maka bila diselidik, agama kita tak setuju. Agama tak setuju. Kerana perkahwinan hanya boleh dibuat di antara lelaki dan perempuan sahaja. Tidak ada lelaki kahwin dengan lelaki ataupun perempuan kahwin dengan puang. Tidak ada. Bahkan tuan-tuan, apa yang agama kita Islam ini setuju, sebenarnya itulah pokok pangkal sebenar apa yang akal manusia yakin sebagai benda yang baik. Apa yang akal manusia yakin yang baik, belum tentu lagi baik kalau tidak dipadukan dengan agama. Tapi kalau agama kata betul, molek, maka itulah sebenarnya apa yang diyakini oleh akal manusia bahawasanya ia adalah yang terbaik. Kerana kita ini ada Tuhan yang mencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala sebut dah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka apa yang Islam kita kata begitu begini, molek tak molek, itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka kita kena ikutlah Allah yang ini Tuhan yang mencipta kita. Baik. Maka disebutkan lagi oleh Al-Allamah Al-Munawi dalam hadis tadi, Nabi SAW menyatakan syai'an la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Apa maksud syai'an? Sesuatu. Jangan kamu memperkecilkan sesuatu apapun kebaikan. Sesuatu syai'an itu apa dia, ada maksud yang tersirat ke? Katanya Al-Allamah Al-Munawi, syai'an ay kasiran kana au haqiran. Syai'an di situ bermaksud sama ada banyak ataupun sedikit. Perkara yang baik yang kita buat ataupun yang orang lain buat, sama ada orang tu buat sikit ke, banyak ke, jangan jebeh. Jangan kita perendah, pelekeh. Jangan. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau antalqa akhaka. Apa maksud Nabi sebut walau antalqa akhaka? Yang Nabi beri contoh antara ma'ruf, benda ma'rufnya, benda yang berbentuk kebaikan, iaitulah kita jumpa dengan saudara kita.
Apa maksud jumpa dengan saudara tu? Katanya Al-Allamah Al-Munawi, ay tarahu wa tajtami'u bihi. Maksud kamu jumpa dengan saudara kamu itu ay tarahu, iaitulah kamu tengok dia, pandang dia. Wa tajtami'u bihi, dan kamu berkumpul, berhimpun dengan dia. Itu maksud kamu berjumpa dengan saudara kamu. Maksudnya, kalau kita jumpa dengan kawan-kawan kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, kita tengok jauh pun, kita pun tunjukkan muka yang ceria, muka yang bagus, muka yang senyum, muka yang tidak keruk. Maka itu juga adalah ma'ruf sebenarnya, tuan-tuan. Tengok kok jauh, senyum. Apatah lagi kalau angkat tangan. Tengok kok jauh, nak cakap tak dengar. Nak laungkan dia. Orang kata warna polok dia ni, laung-laung kok jauh, tak ada adab sungguh. Orang ada sensitif dengan perlakuan kita laung-laung ni. Oi, warna mo. Ada orang tak suka gitu. Warna dia ni, laung-laung gitu, dekat. Ada orang sensitif. Jadi kita nak jaga orang, kita pun tak cakap, kita angkat tangan aja. Maka itu juga adalah ma'ruf. Benda yang molek. Molek di sisi agama, molek di sisi akal. Wa tajtami'u bihi, ataupun apatah lagi kalau kita berdepan, berkumpul dengan dia. Berkumpul dengan dia. Duduk depan sama depan, makan semeja ke, mesyuarat semeja ke, ataupun kita ni bincang apa benda ke, semeja, kumpul. Dalam satu halaqah ke, dalam satu saf solat ke, maka itu juga tiba-tiba masa tengah duduk jumpa dalam keadaan gitu, tengok kawan-kawan kita, kita pun buat muka ceria, muka senyum, tidak keruk. Boleh suatu yang ma'ruf di sisi Allah Ta'ala. Katanya ulama. Maka tuan-tuan sekalian, hadis tadi walaupun ianya suatu yang sangat sangat remeh, kita kata remeh, benda gitu nak khabar juga. Tuan-tuan, kita ini di atas dunia tidak hidup seorang. Kita hidup dengan orang. Ada orang ramai. Kita ada pasangan masing-masing di rumah. Ada laki bini, ada anak-anak. Ada lagi adik-beradik kita. Ada lagi waris-waris, mak saudara, sepupu sepapak, apa semua. Tu hak bahagian kaum kerabat saja. Keluarga, rumah tangga. Luar rumah pula, ada lagi jiran, ada lagi kawan-kawan sekerja, ada lagi kawan-kawan sekolah, sepejabat. Maka ini semua dipanggil orang manusia lah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kita dalam dunia ini tidak keseorangan. Ada manusia-manusia lain lagi di sebelah kiri kanan kita, depan belakang kita. Menyebabkan tuan-tuan, kita tak dapat tidak mesti kena layang orang-orang yang ada di sekitar kita ni. Tak boleh kita buat perangai kita seorang. Nak senyap, ambu, ucap ke orang, ambu nak senyap, tak boleh. Kita kena layang orang. Sebab Allah Ta'ala telah letak kita di atas muka dunia ini. Ada orang-orang yang lain di samping kita, kiri, kanan, depan, belakang. Maka oleh demikian, sebab itulah kita kena sensitif terhadap perkara-perkara yang ma'ruf. Itu sebab Nabi menyatakan kepada Sayyidina Abu Zar berkaitan dengan hadis ni, caknalah tentang kebaikan. Nabi kata, bukan kata kebaikan ini suatu yang letak pitih dalam tabung, baru kebaikan. Kena baca Quran baru kebaikan, berzikir baru kebaikan. Apa nama lagi, sembahyang sunat baru kebaikan, baru jadi kebajikan. Tidak. Itu memanglah satu, memang diakui lah tu. Tetapi di sana kebajikan dan kebaikan itu luah lagi, tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah.
Ini hadis daripada Sayyidina Abu Zar juga, yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Tirmizi. Senyum kamu pada muka saudara kamu itu sebenarnya sedekah. Nabi nak dorong kita sekarang ni tuan-tuan, untuk kita sentiasa boleh jaga muka kita ni, biarlah sentiasa menunjukkan memek muka yang ceria walaupun kita ni ada masalah. Okey. Lalu Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika. Nabi nak suruh, nak dorong kita ni biar jadi muka ni ceria ni macam mana? Nabi sebut dalam hadis yang lain. Dan hadis yang kita baca mula-mula tadi macam umum saja Nabi sebut. Dan apa nama ni, tunjukkan wajah yang ceria tu Nabi tak kabar guana. Nabi kata tunjukkan wajah yang ceria kepada saudara kamu itu adalah ma'ruf, adalah suatu benda yang ma'ruf, benda kebajikan yang tidak boleh diperlekehkan. Okey. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ini pula Nabi sebut secara jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum kamu pada wajah saudara kamu itu bagi kamu sedekah. Satu sedekah, senyum. Tuan-tuan sekalian, hadis ini lebih menampakkan secara nyata Nabi nak supaya kita ni berwajah ceria sentiasa di depan saudara-saudara kita. Katanya Al-Allamah Al-Munawi ketika mengomentar hadis ini, tabassumuka fi wajhi akhika, apa maksud akhika di situ? Senyum kamu pada muka saudara kamu. Saudara hak mana? Ai fil Islam. Katanya Al-Allamah Al-Munawi, muka saudara tadi iaitulah orang Islam. Lebih-lebih lagi orang Islam. Laka sadaqah yakni izharuka lahu al-bashashah wal bishru idza laqaitahu tu'jaru alaihi kama tu'jaru ala sadaqah. Itu katanya Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah. Maksud Nabi kata boleh pahala sedekah ni, maksudnya bila kita jumpa dengan kawan kita, saudara kita, kita pun menunjukkan al-bashashah, manis muka kita ni, air muka yang molek, wal bishru, muka yang gembira ketika mana kita berjumpa dengan dia, tu'jaru alaihi, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah kama tu'jaru ala sadaqah, pahala sebagaimana kita diberikan pahala sedekah. Ketika mana orang duk bubuh duit dalam tabung masjid, tabung lah ni orang buka dalam tabung ihya Ramadan ke, tabung untuk pembangunan masjid ke, tabung pengurusan masjid ke, tak kisahlah. Orang bubuh pitih dalam tabung, kita seluk poket, tak ada skepeng nak letak dalam tabung. Tapi tuan-tuan, bila kita jumpa dengan kawan kita, kita senyum dia, kita molek-molek, ada cakap molek apa semua, layan comel. Apa yang berlaku di sisi Allah? Allah beri kepada kita pahala sama macam ke kawan hak tadi, hak letak pitih dalam tabung. Sama. Pahala sedekah boleh juga kita, kerana kita telah melayani kawan kita, saudara kita, jemaah kita, rakan semasjid kita dengan baik. Kita senyum, kita layan molek. Jadi ini tuan-tuan, untung mari belajar ni begini lah. Untung kita belajar, kita menadah ilmu, kita dengar hadis Nabi, kita akan dapat memandang, melihat sesuatu perkara dengan luas. Tak susah hati kita, tak ada piti nak sedekah. Tunggu 25 bulan lah pula dapat gaji, baru boleh sedekah pula. Jadi sebelum 25 bulan tak boleh sedekah, boleh sedekah. Sedekah tanpa modal, iaitulah tunjuk muka kita yang ceria kepada orang. Orang ni jangan pula orang yang jauh kita lebih-lebihkan. Orang hak dekat kita tak buat gitu pula. Ada setengah orang hak jauh, jemaah dia ataupun rakan seusrah, rakan sepengajian lah, sepejabat lah, hak tu kamai lah yang. Tapi kalau dengan keluarga, dia tidak buat gitu pula. Dengan ayah mak, dengan adik-beradik, dengan pasangan, dengan anak-anak. Jadi ada orang setengah dia tidak faham. Dia faham kena layan saudara tu orang lain, suku sakak. Tidak.
Kita ni dalam bab ma'ruf, dalam bab sedekah, dalam bab kita nak beri apa-apa pertolongan, Allah Subhanahu wa taala sebut yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau ada orang tanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berkaitan apa yang nak disedekah, nak diinfakkan, qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang kamu nak infak, nak sedekah, nak beri pemberian-pemberian itu daripada pemberian yang baik, falil walidain, yang pertama sekali nak beri siapa? Kena beri kepada kedua orang tua, mak ayah dulu. Wal aqrabin, kemudian kaum kerabat. Kaum kerabat itu termasuklah adik-beradik, pasangan, suami isteri, anak-anak. Ini dipanggil al-aqrabin. Jadi ni dalam bab sedekah, dalam bab infak, yang patut didahulukan mak ayah kita, kaum keluarga kita dulu. Dah dalam bab kita nak buat benda ma'ruf pun begitu juga kata ulama. Mesti didahulukan kepada keluarga. Jadi kalau kita, muka kita ni, kita boleh coteng apa benda, blusher ke, apa benda lagi, benda-benda make up ni lah orang puang lah contohnya lah, kepada orang luar. Nak tubik pergi kerja, kapuh, sapu lah ke ni muka ni. Tepek, hak mana-mana, hak nak tepek tu. Nak eyeshadow lah, sunblock lah, macam-macam lah. Tu. Itu sebab apa tu? Sebab lagi kerja, nak pergi pasar tani, nak pergi mana lagi tu? Nak pergi makan gula, makan pulut. Kalau kita nak keluar rumah, kita boleh bersiap begitu. Yang kita nilaikan ini ma'ruf ni. Sebab bila orang tengok kita, orang jadi ceria. Orang jadi suka hati. Tengok kita dengan wajah kita make up begini. Okey, kalau begitu kita punya mindset kita, pandangan kita, maka sepatutnya hak gitu tu kena buat ke keluarga dulu. Sebab Allah Ta'ala sebut kalau nak beri apa-apa pemberian, kena dahulukan keluarga, mak ayah, pasangan, anak-anak, adik-beradik. Maka dalam bab tunjuk wajah yang ceria, wajah yang comel loteng ni, wajah yang suka hati ni, mesti kena buat gitu juga kepada keluarga kita. Kerana itulah tempat pahala yang terbesar lagi daripada kita beri kepada orang lain. Wajah kita boleh senyum pada orang lain, tapi pada mak ayah kita, pada pasangan kita, pada adik-beradik kita tak boleh nak senyum. Dengan orang lain kita boleh cakap molek-molek ada, manis molok, lembek tekak, tapi dengan pasangan, dengan mak ayah, tertinggi suara. Kita boleh cakap dengan teking lah. Ini tak boleh. Jadi kita kena faham konsep bahawasanya al-ma'ruf ini mesti didahulukan dari sudut keluarga, barulah seterusnya. Baik tuan-tuan sekalian, maka Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi tadi, senyum kita pada muka saudara kita adalah sedekah. Bermaksud Nabi nak supaya kita ini sentiasa menjadi orang yang sentiasa menceriakan suasana. Tuan-tuan, kita ni tak perlu nak ada pitih banyak, tabur depan orang, bela depan orang, untuk menyukakan hati orang pada kita. Tak perlu. Tak perlu kita kena buat lawak-lawak hak jenis nak suruh orang suka gelak, ketawa lah. Nak menceriakan orang, tak perlu juga. Tetapi cukup dengan kita tunjukkan muka kita. Cukup untuk kita tunjukkan muka kita yang comel, yang ceria kepada orang. Itu sudah jadi suatu yang menyebabkan orang suka hati nak bergaul dengan kita. Okey? Maka katanya Ibnu Battal, okey,
ataupun siapa ni saya nak ambil. Bukan Ibn Battal. Ini satu hadis riwayat juga ni. Riwayat Imam Baihaqi. Riwayat daripada Imam Baihaqi. Nabi SAW sebut, innakum. Ni, kalau saya petik tadi, kita tak perlu nak menceriakan orang dengan pitih kita ke, dengan lawak jenaka kita, tak perlu. Tapi hanya dengan kelakuan kita yang baik, muka kita yang baik. Nabi sebut dalam riwayat hadis Baihaqi, innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Sesungguhnya Nabi kata, kamu ni tak payahlah nak menyenangkan orang ni dengan harta kamu, pitih kamu, tak perlu. Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi, tetapi kamu cukuplah menyenangkan mereka dengan muka kamu yang ceria. Muka kamu hak senyum semewek. Hak tu pun sudah cukup menyebabkan orang suka hati dengan kita. Wa husnul khuluq, dan juga perangai kita yang baik. Itu sudah cukup menyebabkan orang nak cakap dengan kita molek, nak bergaul dengan kita molek, nak bertegur siapa dengan kita molek. Itu tuan-tuan sekalian. Kita kena faham kata kunci itu. Jadi pitih bukan segalanya. Pitih bukan boleh beli orang, tak boleh. Kadang-kadang orang ambil pitih saja, tapi hati dia bukan kita, bukan milik kita pun. Kita beli dia, kita beli pitih dia, seolah kita nak beli dia. Dia boleh ambil pitih kita, tetapi hati dia belum tentu lagi menjadi milik kita. Kerana hati ini bukan konsep dia dengan duit, bukan konsep dia dengan kemewahan hidup, tetapi konsep dia dengan akhlak kita dengan orang. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dalam satu ungkapan dia, wa man ahsana khuluquhu bin nas wa amilahum bil hilmi fahuwa sufi. Imam Ghazali pernah menyatakan, siapa-siapa yang boleh menunjukkan akhlaknya, perangai dia kepada manusia yang terbaik. Wa man ahsana khuluquhum, siapa yang boleh berakhlak dengan akhlak yang baik dengan manusia, wa amilahum bil hilmi, dan dia boleh bergaul mesra, boleh bercakap bersembang, bertegur siapa, boleh bergaul dengan manusia dengan lemah lembut, bukan ngasar. Maka apa kata Imam Ghazali? Fahuwa sufi. Dia inilah orang sufi sebenarnya. Orang sufi ni orang tasawuf. Orang hari ni banyak orang nak bercakap tasawuf. Ada banyak orang yang nak memperagakan diri dia sebagai orang tasawuf, dengan dia pakai pakaian jubah besar-besar lah, serban besar lah, pakai celok ke, pakai buah sebeh, gatut tangan, gatut tekak. Okey, sebab apa tu? Sebab nak tunjuknya kesufian, image kesufian. Imam Ghazali kata, sufi itu bukan terletak pada pakaian, bukan terletak kepada apa yang kamu pamerkan pada orang, tetapi ianya terletak kepada perangai kamu. Perangai kita, tingkah laku kita, cara pergaulan kita dengan orang manusia. Kalau kita boleh berakhlak dengan akhlak yang baik, bergaul dengan baik, kitalah orang sufi sebenarnya. Dah tak zikir banyak ni? Tak ada masalah. Tak ada masalah zikir tu. Kerana zikir itu banyak ke sedikit, dia adalah nilaian di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau zikir banyak sekalipun, tetapi akhlak kita tidak ada, bercakap tak apa nama ni, tak jaga hati orang. Orang kata mulut tak ada insurans, tapi dia tu kuat tu tarikat, tapi apa jadi gitu? Jadi orang akan kait pula dengan kita punya organisasi-organisasi yang kita sertai. Dia tu belajar dengan Tok Guru, Tok Guru besar sekali ni, takkan dia jadi gini. Jadi sebenarnya penghayatan kepada apa yang dia sertai itu lebih penting daripada apa yang dipamerkan. Baik tuan-tuan sekalian, maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah praktikkan semua ini. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dia bercakap, bukan dia bercakap untuk kita buat. Dia tak buat, tetapi dia buat dulu. Sebab itu dia boleh bercakap begitu. Katanya Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu, sahabat nama Abdullah bin Al-Harith, "Ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Al-Harith sebut, saya ini tak pernah lihat seorang yang lebih banyak tersenyum melainkan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah orang yang saya tengok paling banyak tersenyum berbanding orang-orang lain, sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan, dia kata Rasulullah paling banyak tersenyum. Begitu juga katanya Jarir bin Abdullah, Sayyiduna Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu sebut, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa tabassuma fi wajhi." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah tidak pernah menghalang aku, tidak pernah menegur, tidak pernah nak kata nak mengasar dengan aku semenjak aku Islam. Jadi Jarir bin Abdullah ni dia masuk Islam. Semenjak dia masuk Islam, dia tak pernah tengok Rasulullah mengasar dengan dia. Wala ra'ani illa tabassuma fi wajhi. Dan saya tidak pernah lihat Rasulullah ni semenjak saya Islam, melainkan bila saya tengok Rasulullah, Rasulullah akan sentiasa senyum kepada saya. Tengok Rasulullah, tuan-tuan. Jadi Rasulullah ni orang macam mana yang jadi senyum semua ni? Tak ada masalah ke Rasulullah? Tuan-tuan, Rasulullah masalah bertimbung lebih daripada kita. Kalau kita kata kita banyak masalah, hamba banyak problem, hamba ni banyak masalah problem, kita buat kata gitu. Masalah tu sikit lagi, masalah problem. Nak katanya banyak masalah kita. Padahal masalah dengan problem sama je. Nak kata banyak masalah, hamba banyak ni masalah problem. Awak tulis je itu. Tak usah kata kita banyak masalah, sedangkan Rasulullah lah sebenarnya lagi banyak masalah. Rasulullah, tuan-tuan, masalah tak pada kecil lagi. Daripada kecil lagi dia ni ayah meninggal, jadi anak yatim. Bila keluar daripada perut mak dia, Rasulullah ini lahir ke dunia, tak berapa lama mak pula meninggal. Tadi dah jadi yatim. Bila mak meninggal jadi yatim piatu dah pula Rasulullah kita ni sallallahu alaihi wasallam. Dah tu bukan masalah. Masalah. Orang lain ada ayah, ada mak, boleh berkata, boleh main apa semua. Rasulullah tak ada ayah mak masa Rasulullah hidup di dunia, masa kecil. Lalu dijaga oleh Abdul Muttalib. Dia punya Tuki dia. Abdul Muttalib meninggal, jaga oleh pula Abu Talib. Abu Talib jaga. Tiba-tiba Abu Talib juga meninggal. Ketika mana Rasulullah dah berkahwin dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah dan Abu Talib meninggal satu tahun yang sama. Lagi bertambah masalah hidup Rasulullah kerana tidak ada tempat nak mengadu dah masa tu. Masa tu Rasulullah dah dilantik jadi Nabi, jadi Rasul. Tambah masalah. Masalah dari sudut nak membawa dakwah, menyebarkan dakwah satu hal. Masalah kerana orang kampung tambah menerima ajaran yang Nabi bawa, itu juga masalah. Lagi masalah apa lagi? Rasulullah pada tu Rasulullah berkahwin. Berkahwin Rasulullah bukan seorang, tuan-tuan. Dihimpunkan satu masa, Nabi dinyatakan oleh riwayat ada 9 orang sekali dalam satu masa. Jadi isteri Rasulullah ramai. Dah Rasulullah kahwin dengan orang manusia. Yang juga orang puang macam ke orang puang inilah. Orang puang yang ada emosinya macam orang puang kita. Jadi Rasulullah pun terdedah kepada masalah rumah tangga. Ada juga. Yang peliknya, jumpa dengan sahabat, Rasulullah boleh senyum. Rasulullah boleh buat muka yang ceria. Ini kelebihan Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ambil teladan Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimana banyak masalah kita, tunjukkan muka yang ceria. Kerana muka yang ceria tadi sebenarnya dia akan mengubah suasana. Dia akan mengubah suasana. Kesimpulannya, maka katanya Ibn Battal,
fihi anna liqa'an nas bitabassum wa talaqatul wajhi min akhlaqin nubuwah. Sebenarnya senyum ini, buat muka ceria ini sebenarnya suatu akhlak daripada akhlak kenabian, katanya Ibn Battal. Wa huwa manafun litakabbur wa jalibun lil mawaddah. Muka yang ceria adalah suatu yang boleh menafikan, menjauhkan kita daripada sifat takabur, dan juga kita boleh menarik aura-aura kasih sayang dalam kehidupan kita. Katanya orang putih, put your smile, let your smile change the world. Don't let the world change your smile. Biarlah makhraj tak betul pun tak. Ada orang putih sebut mana? Biarkan senyuman kita mengubah alam dunia. Jangan biarkan dunia mengubah senyuman kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.